الحمد لله القائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk meraih hasil tarbiyah Ramadan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Ramadan kini di penghujungnya. Sebulan sudah kita menjalani ibadah di bulan Ramadan yang diberkati ini dengan pelbagai amalan ibadah, khususnya puasa, bacaan Al-Quran, zikir, infak harta sama ada sedekah ataupun zakat, melazimi qiyamul lail dengan pelaksanaan salat sunat tarawih, witir dan lain-lain salat sunat. Kesemuanya dilaksanakan dalam mengunjung seruan serta perintahnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Takwa merupakan tujuan untuk menjadi ukuran keberhasilan daripada ibadah puasa atau apa yang disebutkan hari ini sebagai Key Performance Indicator, KPI, iaitu petunjuk-petunjuk prestasi utama. Justru bagaimana dengan prestasi iman kita kian berakhirnya Ramadan ini bimbang dengan situasi orang-orang berpuasa sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa yang bermaksud, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa daripadanya melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang qiyam itu tidak mendapat apa-apa daripadanya melainkan hanya berjaga malam. Riwayat Ibnu Majah. Takwa adalah soal hati atau rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tahap ketakwaan dapat kita nilaikan melalui petunjuknya. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa diertikan sebagai kesalihan atau ketaatan dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala takwa itu adalah kamu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya, dipatuhi dengan tidak diderhakai, disyukuri dan tidak diingkari. Ibnu Athaillah Askandari rahimahullah ta'ala membahagikan takwa kepada dua, iaitu zahir dan batin. Zahir dengan menjaga had atau batasan syarak, dan batinnya dengan niat yang ikhlas. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, Ramadan sebagai bulan tarbiyah mengajarkan sifat ketekunan dan ketelitian dalam beribadah, sama ada secara zahir ataupun batin. Puasa yang dijalani hakikatnya bukan sahaja sekadar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa itu dilaksanakan dengan segenap upaya dan setiap anggota zahir, di mana mata, telinga, tangan dan kaki berpuasa sambil menahan keinginan nafsu yang tidak patut diperturutkan. Bahkan hati sebagai anggota batin dikawal sekalian agar sentiasa suci murni dengan niat ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai bulan ibadat mengajarkan sifat-sifat kehambaan yang terpuji seperti tawadu', khusyuk dan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai Ramadan datang dalam 3 lafaz yang berbeza. Pertama, Nabi SAW bersabda bahawa sesiapa yang puasa Ramadan, yang kedua siapa yang mendirikan Ramadan, dan ketiga siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan keimanan dan ihtisab,
akan diampunkan baginya segala dosa yang telah lalu. Secara umum, ianya adalah amal ibadah dalam menghidupkan Ramadan. Beramal ibadah dengan keimanan dihuraikan sebagai keyakinan dengan kewajipan dan pahalanya. Beramal ibadah dengan ihtisab ataupun pengharapan dihuraikan sebagai pelaksanaan ibadah, bukan dengan tujuan yang lain seperti riak atau seumpamanya. Sebaliknya, semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan yang bertakwa sentiasa cakna, peduli atau ambil berat dengan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari dirinya sentiasa merasakan kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melihat atau bersamanya di setiap situasi, sama ada sewaktu berseorangan ataupun berada di khalayak. Dirinya seringkali bermuhasabah, menilai diri untuk pembaikan dengan menuruti kebaikan setiap kali berlakunya keburukan. Dirinya sesama manusia lain sentiasa berinteraksi dengan akhlak yang baik serta kebaikan. Hadis daripada Abu Dzar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya dia menghapuskannya, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan sebagai bulan ibadah mengajarkan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Ibadah wajib seperti salat 5 waktu, puasa, zakat, haji bagi yang berkemampuan mesti dilaksanakan, manakala ibadah sunat sebagai menyempurnakan serta amalan yang mendekatkan diri, iaitu taqarrub seorang hamba kepada Tuhannya. Salat tarawih merupakan ibadah sunat yang sangat digalakkan pelaksanaannya di bulan Ramadan. Namun bagaimana kedudukan kita dalam pelaksanaannya? Apakah kita melaksanakan secara bersendirian atau berjamaah? Apakah dilaksanakan berjamaah tanpa disempurnakan dengan salat witir? Apakah langsung kita tidak mengambil penting dengannya? Terkadang kita lebih teruja melaksanakan salat sunat tarawih, sedangkan salat 5 waktu diambil ringankan atau diringankan kewajipannya. Dengan berlalunya Ramadan, marilah sama-sama kita meneruskan momentum dalam beramal ibadah dengan memperkemaskan ibadah yang wajib dan memperbanyakkan ibadah yang sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan ganjaran ibadah puasa sepanjang tahun bagi yang menuruti ibadah puasa Ramadan yang wajib dengan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Ini jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan summa atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahr." Sesiapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seumpama berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan sebagai bulan tarbiyah mengajar kita menantikan waktu untuk beribadah, di mana waktu subuh dan maghrib menjadi penanda bagi permulaan dan penyudah kepada ibadah puasa. Setiap orang akan peka dengan waktu sahur dan waktu berbuka. Tabiat menanti dan bersedia untuk ibadah sebegini seharusnya dipraktikkan dalam pelaksanaan setiap pekerjaan harian kita. Mudah-mudahan kita akan lebih committed dan peka dengan setiap kerja-kerja yang kita lakukan. Ramadan sebagai bulan tarbiyah turut mengajarkan sifat berlumba-lumba dan mencari yang afdal, iaitu keutamaan dalam amal ibadah. Justru di penghujung Ramadan ini janganlah dilupakan kewajipan membayar zakat fitrah yang boleh dilakukan sebelum terlaksananya salat sunat Idul Fitri. Pentingnya menunaikan zakat fitrah ini adalah kerana untuk menyucikan diri kita dan sebagai pelengkap kepada ibadah puasa. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa takwa dari sudut zahirnya ialah menjaga had dan batasan syarak, dan pada batinnya ialah keikhlasan hati beramal ibadah. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa integriti dalam manifestasi
daripada nilai takwa seorang hamba yang sentiasa merasakan keberadaan Tuhannya, sama ada situasi muraqabah, iaitu yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dan musyahadah, iaitu dirinya beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam adalah menyedari bahawa tanda diterima amal ibadah puasa ataupun istiqamah, atau umat Islam adalah menyedari bahawa tanda diterima ibadah puasa ialah istiqamah atau konsisten beramal ibadah selepas berakhirnya Ramadan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Surah Baqarah ayat 138. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.